Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum itu cikgu nak tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sakinah, cikgu. Siapa? Sakinah? Kenapa dia? Dia demam, cikgu. Demam. Oke. Baik. Ya, cikgu nak kamu buka buku teks bab 3. Aiman, kenapa menguap awal pagi? Tidur jam berapa semalam? Saya tidur jam 1, cikgu. Nih, saya tengah buat assignment, banyak sangat. Yang lain pun cikgu nampak macam tidak bersemangat. Oke, cikgu nak kamu semua berdiri. Berdiri, sila berdiri cepat. Oke, cikgu nak kamu buat stretching. Gerakkan tubuh kamu, gerakkan anggota badan supaya kamu boleh segar. Oke, cepat. Goyang kaki, cepat. Oke, dah segar semua? Ya, cikgu, dah segar. Dah boleh fokus? Boleh aja, cikgu. Oke, boleh duduk. Sila. Oke, cikgu akan bagi tahu kamu apa objektif kita yang perlu kamu capai pada hari ini. Yang pertama, yaitu kamu dapat menyatakan maksud pemasaran, dan yang kedua, kamu mengetahui apakah peranan reka bentuk dalam pemasaran. Boleh tangkap? Boleh, cikgu, boleh. Oke, good. Oke, dalam bab 3 ini adalah bertajuk reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Coba kamu tengok slide cikgu depan. Oke, apa yang kamu nampak? Beg sandang, cikgu. Yes, betul. Ianya adalah beg sandang yang mempunyai berbagai reka bentuk. Oke, cikgu nak tanya satu soalan. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu yang mempunyai berbagai reka bentuk? Ya, Farhana? Saya terfikir tentang gadget, cikgu. Yes, betul. Gadget juga mempunyai berbagai reka bentuk. Sebagai contoh, iPhone, Oppo, Lenovo, Samsung mempunyai reka bentuk tersendiri. Betul? Betul sangat, cikgu. Betul. Kan? Oke, good. Next, kita akan masuk kepada topik pemasaran. Apakah maksud pemasaran? Oke, cikgu akan terangkan apa maksud pemasaran. Pemasaran ini adalah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Sebagai contoh, Dato' Alif Syukri. Dato' Alif Syukri memasarkan produk beliau di media sosial agar pengguna tahu produk apa yang beliau jual. Media sosial itu sebagai pemasaran beliau. Paham? Setakat ini paham? Setakat ini masih boleh paham, cikgu, masih boleh. Oke, bagus. Kalau cikgu cakap cepat, bagi tahu. Cikgu ini cakap cepat sangat lah. Saya tak dapat tangkap. Boleh? Boleh, cikgu, boleh. Jangan diam-diam. Oke, good. Next, kita akan membahas ataupun kita akan melihat apakah aliran dalam bidang pemasaran. Dia ada 7 elemen. Elemen pertama ialah keperluan dan kehendak pengguna. Apa itu? Dia bermaksud keperluan asas dan kehendak manusia yang inginkan kehidupan yang selesa. Itu maksud keperluan dan kehendak manusia, pengguna. Oke, yang elemen kedua, permintaan. Permintaan ini adalah kehendak terhadap produk tersebut. Yang ketiga, produk. Produk adalah tawaran yang memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Boleh tangkap? Boleh, cikgu, boleh. Oke, good. Yang seterusnya, keempat, nilai. Nilai ini adalah perbezaan antara faedah yang akan diperoleh pengguna dan kos yang perlu ditanggung pengguna jika ingin mendapatkan produk tersebut. Seterusnya, pertukaran. Pertukaran ini adalah melibatkan sistem barter. Sebagai contoh, cikgu sebagai penjual dan kamu sebagai pembeli. Cikgu menjual produk dan kamu membeli.
Produk tersebut kamu akan dapat dan cikgu akan dapat duit. Itulah pertukaran. Dan seterusnya elemen urus niaga. Urus niaga ini berlaku apabila telah berlakunya pertukaran. Macam pertukaran tadi, cikgu akan dapat duit dan kamu akan dapat barang. Itulah urus niaga. Dan seterusnya ialah pasaran. Pasaran ini adalah tempat di mana penjual menjual produk mereka. Boleh tangkap? Ya. Okay, good. Okay. Next, kita akan mengetahui apa peranan reka bentuk dalam pemasaran. Dia ada 3 peranan. Peranan yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua, merupakan saluran komunikasi antara pengeluar dengan pengguna. Seterusnya ialah mengukuhkan penjenamaan produk. Oke, mari cikgu akan kupas mengenainya. Jadi sila beri perhatian yang lebih. Boleh? Dapat, cikgu dapat. Oke, good. Oke, keperluan dan kehendak pengguna ini ada 5. Yang pertama, fungsi reka bentuk. Yang kedua, reka bentuk produk. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan produk. Yang keempat, nilai produk. Dan yang kelima, tren. Oke. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Sekarang saya nak kamu fokus betul-betul supaya kamu tidak ketinggalan apa yang saya cakap nih. Boleh? Faham. Sekali lagi saya nak cakap, cikgu nak cakap. Kalau cikgu cakap cepat, tolong bagi tahu dan tolong angkat tangan. Kalau kamu malu nak bercakap, just angkat tangan. Nanti cikgu akan perlahankan suara cikgu, perlahankan cara cikgu bercakap. Boleh? Baik, cikgu, baik. Next, fungsi produk. Fungsi produk ini adalah pengguna membeli produk bagi memenuhi keperluan kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, file. File ada pelbagai jenis reka bentuk. Sebagai contoh, file yang pertama, ini adalah file pocket. File pocket ini kita akan letak hasil kerja kita dekat sini lah. Oke, kalau file yang ini, file yang kedua ini pula, file pengurusan nih, kita akan letak tugasan-tugasan kita di dalam. Ianya supaya kita mudah mencari dan ianya lebih teratur sebab kita boleh di sini ada menunjukkan ini untuk kerja apa. Kita boleh buat tanda tuh. Paham? Oke, yang ketiga, file sijil. File sijil nih. Ini file, kita letak sijil. Dan fungsinya bagi file ini ada file, ketiga-tiga adalah file dan mempunyai fungsi tersendiri. Setakat ini paham? Ini fungsi produk tahu. Produk dia file dan fungsinya yang cikgu terangkan tadi. Setakat ini dapat tangkap? Dapat, cikgu, dapat. Next. Next ialah reka bentuk produk. Reka bentuk produk adalah itu. Seterusnya ialah reka bentuk produk. Reka bentuk produk dalam gambar nih, ianya adalah reka bentuk bagi produk meja makan. Ianya ada yang sangat. Seterusnya ialah kekuatan dan kelemahan produk.
ini adalah kipas ceiling. Oke, kipas ceiling yang pertama adalah dalam gambar ini kipas ceiling yang mempunyai reka bentuk yang sangat cantik, yang boleh menarik perhatian pengguna untuk membeli. Dan yang satu lagi adalah kipas ceiling yang biasa. Bagi produk ini ada mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Oke, bagi kipas yang cantik nih, kekuatannya adalah mempunyai reka bentuk yang cantik, manakala kelemahannya pula adalah memberikan sedikit angin kepada pengguna. Bagi gambar yang kedua adalah kipas biasa dan mempunyai kelebihan, yaitu kekuatan dapat memberikan angin yang lebih kuat berbanding kipas yang cantik tadi. Tapi tetapi kelemahannya adalah ianya tidak mempunyai reka bentuk yang cantik. Paham? Faham. Oke, cikgu nak tanya satu soalan. Coba kamu bagi satu contoh produk yang mempunyai kekuatan dan kelemahan. Ya, Mirza? Balang makanan, cikgu. Contohnya balang plastik dengan balang kaca. Kalau balang plastik, dia kedap udara. Itu bagi kekuatannya. Tetapi kelemahannya, dia tidak mempunyai reka bentuk yang menarik. Lepas tu kalau balang kaca, kekuatannya adalah dia cantik dan kelemahannya ialah dia tidak kedap udara. Yes, betul. Balang makanan juga mempunyai reka bentuk tersendiri. Good job. Oke, next. Nilai produk. Ianya berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pengguna. Oke, nilai produk nih sebagai contoh nilai barang. Nilai barang. Sebagai contoh telepon bimbit. Telepon bimbit yang lama nih, kita hanya mampu dan boleh menghantar SMS atau membuat panggilan, tetapi tidak boleh melayari internet. Manakala telepon yang lebih canggih nih, yang boleh touchscreen nih, kita boleh membuat panggilan, kita boleh bervideo call, kita boleh melayari internet serta boleh mendapatkan maklumat-maklumat. Dan kalau nilai perkhidmatan pula, ini adalah kursi perkhidmatan yang ditawarkan oleh penerbangan. Pada kursi yang biasa nih adalah bagi pengguna yang memilih tiket penerbangan ekonomi, penerbangan bahagian ekonomi, manakala kursi yang lebih selesa dan nyaman nih adalah mereka yang memilih atau membeli tiket bagi kelas perniagaan. Paham? Faham, cikgu. Oke, good. Seterusnya ialah tren. Tren ini adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk tersebut. Oke, sebagai contoh, pada zaman sekarang nih, pada zaman ICT pula, pada zaman IT sekarang, telepon bimbit adalah satu keperluan dan bukannya satu kehendak sekarang, tetapi satu keperluan di mana kita belajar kena menggunakan telepon yang memandangkan dengan musim COVID ini lagilah kita memerlukan telepon bimbit yang mana mempunyai jaringan internet supaya kita boleh mengakses pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Betul? Betul. Yes, good. Oke, pasal berkenaan dengan tren nih, pada zaman dahulu kita hanya menggunakan walkie-talkie. Oke, yang seterusnya di-upgrade lagi dengan menggunakan yang boleh membuat video call pula, yang boleh membuat panggilan serta menghantar message walau di mana Anda berada. Dan yang sekarang, tren sekarang
ialah kita memang majority menggunakan telepon bimbit yang touchscreen. Tidak kisahlah ianya yang murah ataupun yang mahal, tetapi itulah tren sekarang, menggunakan telepon touchscreen. Paham? Oke, cikgu nak tanya kamu satu lagi soalan. Siapa yang boleh berikan satu contoh yang berkaitan dengan tren sekarang? Ya, apa dia? Fashion pakaian. Fashion pakaian. Yes, betul. Fashion pakaian pun adalah satu tren yang mana pada zaman dahulu tren tersebut kita menggunakan baju batik kalau bagi perempuan, baju batik, dan makin lama ianya ketinggalan. Tapi pada zaman sekarang baju batik tuh masih lagi fashion pakaian. Yes, betul. Fashion pakaian. Sebagai contoh, Baju kebaya. baju kebaya. Ya, cikgu, baju kebaya. Yes, betul. Baju kebaya dulu adalah satu tren pada zaman dahulu, pada zaman P. Ramlee lagi. Masa tu baju kebaya ni adalah satu pakaian, lebih kurang pakaian rasmi, pakaian orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman itu. Tetapi pada pertengahan tu tren tu telah tenggelam. Pakaian baju kebaya itu tenggelam. Tetapi pada zaman kini tren itu telah naik lagi, yang mana ramai perempuan-perempuan cantik, tidak kisahlah langsing ke berisi, menggunakan baju kebaya ini pada hari raya. Ini satu tren yang boleh naik dan turun. Oke, paham? Paham. Good job. Kalau kamu kurang paham apa yang cikgu sampaikan, tolong beritahu saya supaya saya boleh explain lebih, supaya kamu lebih paham. Boleh? Oke, seterusnya peranan mereka bentuk nih ialah berkaitan dengan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dia ada 5 berkaitan dengan pengenalan diri produk. Ini berkaitan produk lah. Oke, yang pertama penjenamaan, yang kedua kesetiaan, yang ketiga boleh diingat, yang keempat dikenali, yang kelima kebolehpercayaan kepada jenama. Oke, mari kita tengok apa itu pengenalan diri produk nih dengan lebih jelas. Oke, penjenamaan. Penjenamaan ini adalah satu pemberian jenama kepada sesuatu produk yang dihasilkan. Penjenamaan just bagi nama pada produk tersebut. Boleh? Paham? Oke, good. Penjenamaan ini seperti penjenamaan McD, KFC, tudung sok, baju kebaya. Seterusnya, kesetiaan. Kesetiaan ini pengguna terus kekal membeli dan menggunakan produk jenama tersebut. Ianya di mana pengguna selesa menggunakan produk tersebut, mungkin dari segi quality, fungsi. That's why pengguna setia memakai produk tersebut. Oke, seterusnya boleh ingat. Reka bentuk menguasai pasaran karena identitinya. Oke, sebagai contoh, KFC tadi.
sebagai contoh Colgate. Sebagai contoh Colgate nih, kalau kita tengok sebagai contoh Colgate Fresh and White, dia mempunyai perasa tersendiri. Mereka bentuk dia punya botol tuh ada mereka bentuk tersendiri. Siapa pengguna Fresh and White dia akan hafal bagaimana mereka bentuk Colgate Fresh and White tuh. Oke. Seterusnya dikenali. Reka bentuk produk dapat menguasai pasaran karena dikenali oleh pengguna. Sebagai contoh, cikgu berikan contoh roti Gardenia. Satu Malaysia sekarang sudah tahu berkaitan dengan produk Gardenia nih, roti Gardenia. Dianya sedap dimakan, tahu? Oke. Cikgu rasa semua tahu berkaitan dengan roti Gardenia nih. Ianya mungkin tidak semua orang suka atau gemar dengan roti Gardenia, tetapi semua orang tahu roti Gardenia itu wujud. Oke. Seterusnya, yang terakhir, kepercayaan kepada jenama. Oke, pengguna memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan, keselamatan, dan reka bentuk. Sebagai contoh, produk Mary Kay, produk Shaklee, produk Sampai Mi, itu merupakan satu produk yang ramai orang percaya pada hari ini. Paham? Yes. Good job. Setakat ini sampai sini saja cikgu akan menerangkan berkaitan dengan pemasaran ini, dan cikgu harap kamu paham cikgu harap kamu boleh paham apa yang cikgu sampaikan. Oke. Cikgu nak kamu buat latihan dalam buku teks 178. Buat latihan tersebut. Boleh? Dan satu lagi cikgu nak kamu buat nota berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ini. Buat nota ringkas. Oke, seterusnya setakat ini kamu paham kan? Oke, good. Next. Oke. Cikgu rasa masa pun dah habis, jadi cikgu akan buat kesimpulan berkaitan dengan hari ini apa yang kamu belajar. Kamu telah belajar tentang pemasaran dan peranan. Pemasaran sekarang terlampau meluas, dan jika ingin membuat bisnis pun, insya Allah kamu boleh membuat pemasaran tersebut. Oke, cikgu harap kamu tidak lupa dengan tugasan yang cikgu bagi tadi. Oke, sekian, terima kasih semua.